jatuh dalam lubang sambal bambu hiu. Ombut-ombut niup belalang kedek-kedek. Siapa buat hingga orang tu kena joget. Ada. Hari joget show. Ojun dari ke kota Bote, dapat biji doyan dah mampu. Ojun dari ke kota Bote, dapat sebiji doyan dah mampu. Disangkakan ayam dalam belang, jatuh terjombang dan basuh. Disangkakan ayam dalam belang, jatuh terjombang dan basuh. Pisang masak layu jatuh dalam lubang sambal bawang hiu. Ombut-ombut niup belalang kedek-kedek. Siapa buat ikan orang tu kena joget. Ada mananya joget jauh.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Encik Zuhaimi Abdul Rahim, Pengerusi Persatuan Pentadbir Universiti Putra Malaysia. Yang dihormati Dr. Musa Ali, Pengerusi Jawatankuasa Sumber Manusia Universiti Awam. Yang berusaha Esko PPUPM. Yang berusaha Sekretariat Jawatankuasa Sumber Manusia Universiti Awam. Yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih kerana sudi hadir dan meluangkan masa bersama kami dalam program Emin Talent Siri 1 Warisan Kita Batik Canting. Terima kasih kepada hadirin yang bersama kita di dalam Webex dan juga FB Live, UPM dan juga UPM. Okey, program ini adalah anjuran Persatuan Pentadbir Universiti Putra Malaysia dengan kerjasama Jawatankuasa Sumber Manusia Universiti Awam dan dibawa live melalui Facebook PPUPM dan UPM. Tanpa membuang masa, saya menjemput Encik Zuhaimi Abdul Rahim, Pengerusi Persatuan Pentadbir Universiti Putra Malaysia untuk memberi ucapan sepatah dua kata. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada saudara Hafiz, pengerusi kita pada pagi ini. Yang saya hormati kita punya tetamu kita Encik Muhammad Isnain bin Ali yang akan memberikan perkongsian ilmu kita pada pagi ini insya-Allah. Dan juga yang pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat Jawatankuasa Sumber Manusia Universiti Awam atau ringkasannya JKSMUA yang mana dapat bekerjasama dengan Persatuan Pentadbir UPM untuk mengadakan program siri Admin Talent 2021 siri pertama pada pagi ini lah. Untuk makluman semua yang hadir pada pagi ini adalah merupakan inisiatif daripada Persatuan Pentadbir UPM untuk memartabatkan kita punya warisan kesenian yang ada di negara kita, dan kita percaya segala apa warisan-warisan ini perlu dikekalkan dari sudut ilmunya, dari sudut pengetahuannya, dari segi maklumatnya. Dan pada hari ini PPUPM telah berbesar hatilah ingin berjemput seorang insan yang cukup istimewa, kan, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu kreativiti. Encik Muhammad Isnain Ali kalau di UPM ni, ataupun saya percaya di universiti-universiti lain pun memang dikenali dengan kreativitinya. Dan saya percaya dengan perkongsian ilmu yang kita adakan pada hari ini dapat memberikan suntikan semangat kita lagi untuk lebih memertabatkan lagi tentang budaya kita, warisan kita yang mungkin ada yang telah kita lupa, kan. Dan pada hari ketika ini juga kita dapat kembali tentang warisan-warisan tersebut. Dan insya-Allah pada sesi berikut Persatuan Pentadbir UPM juga telah mengambil untuk mengadakan program-program perkongsian ilmu ini yang akan diadakan beberapa siri untuk tahun ini. Dan juga kita mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir pada pagi ini dan juga memberi sokongan kepada pihak kami BM. Dan insya-Allah yang paling penting sekali, setiap anugerah yang Allah bagi itu ada keistimewaan pada setiap insan. Yang ada dalam grup ni pun ada setiap keistimewaannya. Jadi kita gunakanlah keistimewaan yang ada itu untuk kita kongsikan dengan masyarakat di luar bagi memastikan proses perkongsian ilmu itu dapat dimanfaatkan oleh sesiapa sahaja. Dan yang paling pentingnya, ini adalah nilai yang kita sediakan untuk bekalan kita juga apabila ilmu yang kita kongsikan ini dapat dipraktikkan oleh individu atau insan-insan yang berada di sekeliling kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Cik Isnain atas kesudian menerima jemputan daripada Persatuan PPUPM dan juga saudara Hafiz daripada PPUPM selaku sekretariat dan tim-tim atas usaha yang dilakukan. Semoga kita juga berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala dapat mengangkat
COVID-19 ini sesegera yang mungkin agar kita dapat bersama-sama menjalani kehidupan kita seperti sedia kala, insya-Allah. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak jawatankuasa sumber manusia Universiti Awam dan juga pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung di dalam menjayakan program kita pada pagi ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Encik Zuhaimi atas ucapan sebentar tadi. Untuk makluman hadirin semua, program Admin Talent adalah satu program yang memberi ruang dan peluang kepada ahli PPUPM untuk menunjukkan bakat dan kreativiti kepada pelajar dan universiti serta komuniti setempat. Admin Talent akan menyajikan 5 siri dengan pelbagai bidang dan kepakaran yang akan dikongsikan bersama pada siri akan datang. Sebarang perubahan tarikh dan masa akan dimaklum di dalam Facebook PPUPM. Seterusnya, saya serahkan sesi ini kepada moderator kita iaitu Cik Lily Amira Hazinan, Pegawai Pertanian Taman Pertanian Universiti TPU UPM bagi meneruskan program ini. Dipersilakan Lily. Baiklah, terima kasih Encik Hafiz. Melati kuntum, tumbuh melata sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Harap semua dalam keadaan sihat, cergas dan bertenaga hari ini. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua penonton yang sudi meluangkan masa dalam program Admin Talent Siri 1 Warisan Kita Batik Cantik. Suka saya ingatkan kepada semua penonton untuk terus setia kekal bersama-sama kami sehingga ke akhir program di mana kami akan memaparkan pautan borang di ruangan chat bagi tujuan rekod kehadiran dan isi anda di hujung slot ini. Baiklah, bersama-sama saya ialah Encik Isnain binti Ali, Ketua Tetamu Jemputan kita. Apa khabar Encik Isnain? Encik Isnain, dengar ke? Dengar. Alhamdulillah. Okey, apa khabar Encik Isnain? Baik. Alhamdulillah. Syukran. Wah, cantik, bertanjak, berbatik ya. Okey, baiklah. Untuk pengetahuan semua, Encik Isnain merupakan Ketua Bahagian Pusat Co-Curriculum dan Pembangunan Pelajar UPM. Berasal dari Kampung Limbungan Melaka, pengalaman beliau meluas dalam bidang fasilitator dan pernah menjadi tenaga pengajar kelas co-curriculum, batik canting, juri pertandingan bukan sahaja di UPM, malah di pelbagai institusi KPT yang lain. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput tetamu kita, Encik Isnain Ali. Encik Isnain Ali, the floor is yours. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Stay at home, jaga diri masing-masing semua. Pertamanya kita nak ucap terima kasih moderator kita Cik Laili, thank you. Pink hari ni pagi ni kita pink. Laili pink, kita nampak ceria lah Okey, yang bahagia Cik Zuhaimi Abdul Rahim iaitu pengurusi Persatuan Pentadbir Universiti Putra Malaysia. Seterusnya datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Terima kasih saya ucapkan pertamanya kepada Persatuan Pentadbir lah yang sudi menjemput saya. Salah seorang pentadbir di UPM. Tu uniknya UPM ni, kita walaupun kita ramai pegawai tadbir, tapi dalam pegawai tadbir tu ramai ada bakat-bakat yang berbeza-beza. Tapi untuk saya, alhamdulillah, syukur Allah Taala kurniakan saya dengan bakat seni. Seni itu seni batik lah, itu pilihan saya. Tapi rakan-rakan lain ada bakat-bakat, kita ada talent-talent yang power-power. Kita doakan lepas ni banyak lagi perkongsian. Dan alhamdulillah untuk siri yang pertama ni, tak tahu nak cakap terima kasih ke, nasib saya ke, saya orang pertama pula yang kena jadi speaker. Tapi tak apa, kita cuba yang terbaik.
Alhamdulillah, syukran. Insan yang terpilih. Yolah. Okey, Ya. pertama terima kasih juga kita nak ucapkan kepada Persatuan Jawatankuasa Sumber Manusia PPUPM Universiti Awam. Ramai kawan-kawan saya daripada universiti lain dah WhatsApp PM saya tentang program ini. Cukup terharu. Terima kasih daripada rakan-rakan kita daripada UMK, USM. Terima kasih semua yang support, insya-Allah. Kita doakan yang terbaik, program ini akan berjalan dengan lancar lah, insya-Allah. Okey, sebenarnya kita akan mula jap kita nak share. Okey, saya akan mulakan dengan lafaz bismillah. Terima kasih tadi ucapan. Okey. Okey, bagi yang belum mengenali diri lagi, macam tadi moderator pun dah kenal, tapi sekali lagi saya nak memperkenalkan diri saya Muhammad Isna'in Ali. Idgham biar betul-betul selalu dalam kelas-kelas saya selalu cakap sebab nama saya unik sikit, Isna'in. Ali itu satu branding ketua bahagian di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar PKPP UPM. So ada nombor kontak di bawah tu, kalau siapa yang nak hubungi saya lepas ni ke ada lagi nak tanya tentang batik, insya-Allah kita akan share. Okey, pengisian untuk program pada pagi ini, insya-Allah saya akan berkongsi sedikit tentang pendidikan seni. Bagaimana seorang pegawai takbir, macam mana daripada seni dapat terlibat dalam bidang seni pula. Macam mana saya bakatnya di Pauli. Lepas tu saya akan bawa anda, mungkin ada juga saya difahamkan dalam ni juga ada sahabat-sahabat saya yang memang pengusaha-pengusaha batik. Ada guru batik. Saya mohon maaf kalau saya tersilap. Terima kasih. Tapi hari ini saya nak share secara asas bagi mereka yang tak mengenali batik canting. So kita akan share. Seterusnya berkongsi sedikit pengalaman dan juga bakat yang saya ada. Dan akhir saya akan share sedikit tips penjagaan batik. Kita beli baju batik mahal, macam mana kita nak jaga supaya pakaian batik ataupun baju batik yang kita beli itu dapat bertahan dengan lebih lama. Right. Okey, pendidikan seni. Saya dilahirkan di Melaka. So saya bersekolah mula-mula saya bakat dalam diri saya ini ditemui di Sekolah Menengah Tun Tua Melaka. Tingkatan 4 hingga tingkatan 5 saya memang terlibat banyak dalam program-program melukis. Saya adalah Presiden Persatuan Seni Lukis Sekolah. Saya banyak mewakili negeri Melaka masa tu, masuk pertandingan-pertandingan poster, logo. So kalau tanya masa sekolah dulu, saya dalam kelas saya lebih banyak masa saya dekat lab seni lukis. Orang lain dalam kelas saya memang selalu akan dipanggil oleh pihak sekolah untuk settlekan lukisan-lukisan ataupun pertandingan yang perlu saya hadiri. Dia macam kalau kita main sukan tu kan, orang lain belajar kadang-kadang pukul petang tu dah player ni semua dah turun padang. Saya ni petang memang dah sampai ke lab. Itu mula dicongkel. Dan seterusnya dalam bidang batik saya mula mempelajari batik ini 30 tahun yang lepas. Lama So bila 30 tahun tu maksudnya usia saya ni dah masuk purba lah. Bagi yang tengok, kalau tengok dengan tanjak ni kan, jangan tertipu oleh wajah. Saya dah tua. Kena bagi tahu tahu awal-awal. So 30 tahun yang lepas saya dah terlibat dengan batik, di mana saya belajar di Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, Cawangan Kelantan, iaitu di Kelantan setahun setengah. Masuk Januari 90 hingga bulan 6 92. So dekat situ kita ada dua bidang yang ditawarkan, iaitu batik dan logam. Batik kita ada 60 orang pelajar, logam 40. So kebanyakan yang masuk situ lepasan SPM, semua lepasan SPM dalam umur 21 ke atas. Dan dekat situlah banyaknya berlaku benda yang selalu berlaku bila jauh daripada keluarga dan umur 26. So banyaklah berkapal-kapal. So banyaklah rakan-rakan saya yang kahwin sama-sama, termasuklah saya sendiri.
Wife saya pun belajar dekat sini dulu. Nantilah kita cerita. Kita pergi. Sekarang tak habis kita punya program ni. Right. Okey, kenali batik canting. So, saya akan share dengan anda iaitu pengenalan mengenai batik Malaysia. Apa jenis-jenis yang batik yang ada di Malaysia, bahan ataupun peralatan untuk membuat batik canting, proses nak buat batik canting, pengalaman mengajar batik canting. Sebab apa, kenapa saya nak share dengan anda ni, saya nak semua yang mengikuti program ini, sekurang-kurangnya saya mohon pada anda menghayati dan mengiktiraf seni budaya ataupun seni kraft Malaysia. Untuk menghasilkan sesuatu produk ataupun sesuatu barang kraft bukan mudah, melalui proses yang panjang, memerlukan kemahiran yang tinggi. Jadi saya harap hargailah batik Malaysia. Tolonglah, bukan kempen kempen lah kira, belilah barang batik Malaysia, tolong. Kita sama-sama, batik Malaysia adalah batik yang berkualiti, insyaAllah. Right. Okey, sedikit pengenalan tentang batik. Bagi yang tak tahu, perkataan batik itu di mana asalnya? Batik itu berasal dari perkataan titik. Titik maksudnya kita bila mencanting tu, titik-titik itu sebab tu dia bermula. Dari situlah asalnya batik. Batik tulis berasal untuk batik canting ni, dia perlu melalui proses menggunakan kain putih yang dititik-titik dengan lilin dan daripada garisan itu terciptalah corak ataupun motif. Dan kita kena terima bahawa batik ni berasal daripada Indonesia, tanah Jawa. So asalnya batik dulu memang terkenal di Terengganu, dan batik telah dibawa oleh seorang pengusaha batik di tanah air kita, iaitu Allahyarham Haji Cik Su, seorang pengusaha batik yang membawa batik ini kat Kelantan pada tahun 1943 untuk beliau berkembang. Dari situ kembang. Dan kalau kita tanya batik Indonesia dan batik Malaysia sama tak? Saya rasa ada perbezaannya. Kita boleh tengok dari segi desainnya, kita boleh tengok dari segi warna yang dipilihnya, kita boleh tengok dari segi motifnya. Dia nampak beza. Orang Malaysia ni dia terlalu kreatif. Dia memang inovatif. Dan kita akan membuat penambahbaikan daripada batik yang asal datang, kita upgrade dan dia akan menjadi lebih moden lah. Batik Malaysia ni moden. Tapi jangan cakap batik Indonesia tak moden, kan marah pengusaha-pengusaha batik di Indonesia. Mereka pun dah ke arah tu. Kita serumpun. Of the end, kita percaya batik tu datang daripada Nusantara kita ni, insyaAllah. Sebagai budaya orang-orang daripada Nusantara adalah lebih baik ataupun lebih proud, bangganya kita dengan nilai budaya yang ada pada kita. Okey. Maksudnya di Malaysia ni orang kata negeri yang pertama menerima seni budaya batik ni adalah di Kelantan lah, Pantai Timur dan juga Terengganu. Betul. Pantai Timur. Patutlah banyak, kalau nak beli kain batik kena pergi Kelantan dengan Terengganu baru jumpa. Betul. Tapi kita jangan lupa macam kami lah, tim kami yang belajar di Perbadanan Kraft Tangan Malaysia tahun 1992 tu, saya masih lagi ramai rakan-rakan saya yang mempunyai kilang batik, yang menjadi token batik 30 tahun, tapi batik mereka bukanlah batik mereka pun cantik-cantik juga. Mereka dah 3 tahun. Contohnya ada sahabat saya di Perlis, Fauzi yang Yasmun. Itu pun laki bini. Dua-dua kat batik. Saya ada sahabat di Kelantan, ada 3 orang. Ada Nasir batik. Lepas tu ada di Sarawak ada Helmi batik. Di Terengganu kita panggil Abah batik. Di Selangor ada Aini dan Zamri Ranang batik. Ramai lagi rakan-rakan saya yang kekal. Daripada 60 orang tu, saya boleh katakan 20% masih lagi buat batik sampai sekarang. Dan mereka lah banyak, kami ada grup yang kita share knowledge tentang batik. Tak putus pembelajaran tentang batik ni berterusan. Alright? Baik. So tadi kita dah tahu asal-usul batik canting. So ada beza, ada jenis-jenis lain ke dekat batik ni? Oh, okey. Bila cakap jenis-jenis batik ni, yang ini saya nak share dengan anda. Batik ni bukan saja yang saya hari ni saya nak fokus tentang batik canting je, tapi batik dia banyak jenis.
contohnya kita ada batik canting. Batik canting biasalah dia macam kita tunjuk dekat PowerPoint tu, dia menggunakan canting tu. Canting batik. Canting tu pun saya nak share sedikit. Canting ni pun ada bezanya. Canting Indonesia dan canting Malaysia. Canting ni canting Malaysia. Gambar ni canting Malaysia sebab dia bentuk ni dipanggil canting burung. Dia macam paruh burung kan. So dia menggunakan kayu. Di Indonesia mereka gunakan buluh untuk pemegang tu. Tapi tembaga tu samalah. Okey, batik yang seterusnya batik terap ataupun dikenali batik blok. Batik blok ni yang kita chop batik chop. Macam-macam nama lah. Tapi batik terap ni macam yang perempuan pakai kain sarung batik. Itu dibuat menggunakan batik blok ni. Okey, batik blok ni memang susahlah dan kami di masa saya belajar dulu di tahun 1991 memang kita belajar semua. Saya kena belajar mencanting, saya kena belajar buat blok. Okey, dekat sini saya nak share sedikit. Ini antara koleksi batik blok yang saya ada. Ini susah nak dapat dah. Ini kalau boleh dikatakan bangsawan punya lah. So betapa halusnya desain batik ni. Ini dikenali sebagai batik chop pohon beringin. Ini antara koleksi blok yang ada dalam simpanan saya lah. Ini antara satu lagi mungkin kita boleh share. Ini salah satu lagi blok pertama. Kan? So masa motif saya apa tu? Motif ini apa tu yang putik manggis. Saya kena refer balikkan salah cakap tapi dia ni blok yang pertama lah. Blok ni dia ada banyak blok dan you bayangkan masa kita belajar dulu kita kena buat blok ni. Mempatri blok ni semua. So memang mencabarlah. So kelas kita ada 4 modul. Kita kena mencanting, kita kena buat blok, kita kena belajar terap, batik terap dan akhirnya kita kena menjahit buat produk. Dan saya memang dikenali di kraft tangan sebagai orang yang mematahkan jarum paling banyak. Sebab saya memang fail tentang menjahit. 1 hari sampai 12 jarum. Sampai saya punya pensyarah tak nak bagi dah. Jarum beli sendiri. Orang lain dapat free, saya kena beli sendiri. Memang fail tang situ. Okey, balik pada selain pada batik blok, kita pun belajar batik screen dan akhir sekali kita ada batik ikat celup. Ikat celup ni dia kalau dekat sekolah selalu buatlah. Kita ambil t-shirt ke ataupun kain putih, kita ikat dengan getah, lepas tu kita letak color pewarna batik. So itu. kiranya batik ikat celup ni masih kita kategorikan sebagai batik ya? Yang macam tadai kita tengok kat pantai banyak tu. Betul. Yang selalu pakai dekat kalau kita tengok dekat contohnya Tioman, pelancong-pelancong selalu banyak dan rasanya ramai sekarang dah dimodernkan. Nanti kita share gambar-gambar lagi. Right. Okey. Okey, kita terus pergi pada peralatan batik supaya saya nak semua orang dapat sikit knowledge tentang bahan batik. Bahan batik yang kita ada sekarang pertama sekali canting. Okey, bila kita bercakap canting, canting ni sebenarnya dia ada saiz-saiz dia. Dia bukan satu je, dia ada saiz S, M, L. Dia macam baju juga. So, setiap saiz ni ada fungsinya. Contohnya, canting S, dia digunakan untuk canting di atas kain sutra satin, kain-kain sutra. Tekstil dia lebih halus, supaya dia punya garisan ataupun lilin yang keluar, dia lebih halus lah. Dan design dia lebih sharp lah. M untuk kain-kain yang ada design tekstil sikit, contohnya kain atas kain jaket dan sebagainya, sutra jaket ataupun kain Fuji rayon yang kita pakai buat design untuk baju kelawar, baju tidur malam lah, orang selalu pakai tu kan, baju batik tu. Dan L ni selalunya kita buat atas kain-kain brocade, kain-kain yang tekstil dia lebih tebal. Okey, saya nak share sedikit. Okey, ini canting. Ini alat yang paling penting untuk buat canting. Ini dikenali sebagai canting. Kita tengok dia ada paruh ni. Yang ni dikenali sebagai canting burung. Kita banyak ada canting burung, canting kasut, canting periuk, canting bola, canting macam-macam jenis. So untuk Malaysia yang ini canting burung. Dan satu lagi, mesti orang tanya, canting kasut tu macam mana Okey, ni saya contohlah antara koleksi saya ni. Canting kasut. Dia macam capal sikit kan, macam sarung sikit kan. Canting periuk dulu ada tapi saya cari tak jumpa. Dia tak nak kasih tunjuk. Ni canting periuk lah. Okey, selain itu yang kalau kita beli canting dia ada ni dia macam ni. Dia ada saiz ni. Yang ini saiz M. Saiz M. Dia ada saiz dia dalam ni dia ada bagi canting.
Lepas tu dia ada kertas pasir. Kertas pasir ni untuk kita haluskan corong mata ni untuk supaya senang kita melukis. Yang itu cantik. Selain daripada itu kita perlu ada pemidang. Di Malaysia itu bezanya. Pemidang ni saya nak cerita sedikit. Saya bertuah kerana sepanjang menjadi pegawai tadbir ni kita banyak program-program lawatan ke luar negara, antaranya Indonesia. Program-program masa tu saya terlibat dengan keusahanan sebelum ni. Ambil peluang program yang dijalankan di Indonesia. Saya banyak dapat 2 kali ke Solo, Indonesia. Solo ni dia kalau di Malaysia ni macam Terengganu, Kelantan dah. Di Solo, Indonesia ni dia ada perkampungan batik yang paling besar. Dan dekat situlah adik-guru, pengusaha-pengusaha batik Indonesia berkumpul. Dia perkampungan batik. Dekat situ kita dapat lihat bagaimana bezanya batik Malaysia dengan pengusaha batik Indonesia. Kalau batik Malaysia kita boleh tengok kita punya pemidang frame kita tu diperbuat daripada besi. Sekarang dulu kayu, sekarang dia ada buat daripada besi. Dia dah upgrade. Dia tengok dia punya cantik, dia dah boleh adjust besar, kecil dan lebih proper lah. Sementara di Indonesia, mereka masih menggunakan satu ampaian saja. Dia tak buluh dan dia letak satu kain putih dan dia cantik. Dan saya cukup kagum dengan nilai seni mereka. Antaranya ialah canting tu ada bagi ibu-ibu kan. Pencanting ni kebanyakan yang warga tua yang dah lama otai ni, dia canting letak atas tapak tangan. Dia canting. Panas tu lilin tu, kita kena lilin sikit dia tapi ketabahan dan dia punya seni dia halus lah. Dan di Malaysia kita buat batik mungkin 1 meter tu kita boleh siap totally dengan finishing everything semua dalam masa 2 atau 3 hari. Di Indonesia untuk mencanting saja ambil masa 2 minggu, seminggu ke 2 minggu. Bayangkan. Itu antara bezanya. Tapi yang saya nak share ni, inilah pemidang yang perlu ada. Dan berus, selalunya kita pakai berus Cina lah, kita panggil berus buluh tu supaya dia lebih senang meresap warna dan senang dicuci dan dia mudah digunakan. Dan akhir sekali dapur sekarang pun kita dah moden dah. Kat Malaysia kita dah tak pakai dapurnya dulu, kita pakai dapur gas tu kan, tong gas tu. Lepas tu nak hidupkan ada, sekarang kita dah pakai elektrik dah. Dekat Malaysia saya sendiri pun mengajar kelas-kelas saya, memang saya galakkan pakai elektrik. Pertama, senang nak kawal suhu tu. Kedua, dari segi keselamatan dah, sebab bila kita letak pakai gas tu bahaya sebab risiko dia tinggi lah. Itu peralatan batik dan bahan-bahan. Okey. Tadi ramai yang bertanya, ada yang PMTP dan kelas-kelas saya pun, semua orang cakap dekat saya, bila saya cakap kempen belilah batik Malaysia, sama-samalah kita membantu batik Malaysia, ramai yang cakap batik bukan tak nak support, kita nak beli batik, tapi batik Malaysia ni mahal. Kan? Ya, saya faham. Untuk wanita, baju wanita kain dia beli dah 200 lebih sepasang kan. 4 meter. Belum lagi upah menjahit lagi, nak buat laboci lagi, nak masuk beling-beling apa semua kan. So mahal. Tapi di sebalik, biasalah semua bisnes, di sebalik pengusaha batik itu sendiri, kami pengusaha batik, saya dah merasai zaman 30 tahun lepas. Saya selepas belajar di Kraftangan, kami semua pelajar ni, kami kebanyakannya kita bekerja dulu dengan pengusaha-pengusaha batik. Kami dah tahu, kami dah rasa dah macam mana struggle untuk menjadi pengusaha batik, untuk menjadi pelukis batik. Dia ada kat komen ni, kata ada yang RM450 you sehelai batik. Wah. Betul. Okey, dekat sini saya nak terangkan kenapa batik itu mahal. Okey, pertama, kita tengok bahan-bahan dia. Kain batik, kain putih, sekarang 1 meter, sekarang saya nak bagi tahu, 1 meter putih RM25. Belum canting lagi, belum masuk warna. Kalau kali 4, dah dekat RM100. Kain putih. Belum upah orang mencanting, belum upah orang mewarna, belum kira bahan-bahan lain, itu kain. Sebab apa kain ni mahal? Sebab kain untuk membuat batik kita import daripada luar negara. Batik kita import, kain batik, kain putih, kain sutra, satin, dishin, broket, jacket,
Fujian semua kita import daripada China, negara China. So kain kita import dari luar. Dulu ada juga isu pengusaha atas komen orang terlalu mahal, ada pengusaha yang cuba mengambil jalan pintas, dia import daripada India. Kain ni diimport daripada Siam, daripada Thailand. Memang seakan sama, tapi kopi lah. Kain tu datang kualiti dia tak berapa baik. Itu yang duduk pakai, datin-datin duduk perak, koyak. Sebab tekstil dia tak kuat, tak mantap. Itu kain. Kedua, untuk buat canting ini, yang paling penting gambar yang saya ni, nampak tak yang coklat dengan putih, itu adalah campuran lilin. Kalau siapa yang nak lebih detail nanti boleh belajar lah. Kalau saya terangkan ni nanti tak habis sampai maghrib. Panjang ni. So saya ringkaskan je. So campuran dia 60% lilin, 40% damar. So itu campur lilin. Warna. Ni satu lagi hal. Warna untuk melukis batik, kita menggunakan warna yang diberi nama Naptol. Warna ni kita import juga daripada luar negara. Warna ni kita import daripada Jerman. Bayangkan, barang daripada Jerman. So harga memang mahal. Dia tak, selalunya pengusaha batik tak belilah berkilo-kilo. Kita beli 250 gram yang sikit-sikit. And then sebab dia dalam bentuk serbuk, kita kena bancuh dengan air panas, dia ada sukatan dia, barulah jadi warna. Sebab tengok kain, bahan mentah dia pun dah mahal. Last kali kita ada pelarut soda ais, yang ini digunakan untuk menanggalkan lilin. Selepas kita dah canting, kita dah warna, kita kena tanggalkan lilin tu supaya tinggal garisan putih je, yang kekal adalah kain tu saja. Itu guna pelarut soda ais. Dan akhir sekali kita dah canting, kita dah nak tanggal lilin, kita kena fix, kena matikan warna. Sebab tu warna batik, kita kalau warna lah atas kain mana, kita rendam dekat air, dia akan keluar warna kan. Tapi ni dia kena melalui satu proses sodium sedikit untuk kita fixkan kain tu, atau kita matikan warna tu. Ini proses dia. Okey, ini proses membuat batik cantik. Saya kena laju sedikit lah untuk you all, supaya ini asas knowledge ni. Okey, ini proses membuat batik. Kalau saya nak share, sebenarnya gambar-gambar yang ada ni adalah gambar-gambar sahabat saya. Ini semua geng-geng saya yang sama-sama belajar. Yang kat bawah ni, ni Zaidi daripada Terengganu. Kita panggil Abah. Tengok design batik dia memang power lah. Dia memang antara pelukis batik yang terbaik di Terengganu bagi saya. Dia yang nombor 2 ni, yang 2 orang ni tengah mencanting ni, tengok design dia, itu adalah anak kepada sahabat saya, saudara Helmi Batik daripada Sarawak. Dia memang buat design puak kumbu, design motif Sarawak. Dan yang 2 orang tengah pasang dekat pengidang ni, kain bentuk ni kita panggil teknik alfa. Ini adalah suami isteri, dua-dua sahabat saya, Fauzi dan Yasmun. Ini couple yang kahwin. Antaralah contoh yang buat teruskan usaha. Ni kita akan share tentang nak buat batik. Okey, yang pertama kita nak buat batik, kita kena ada idea dan design dulu. So bagi pengusaha-pengusaha yang baru, untuk idea ni selalunya kita sketch dululah. Dekat atas satu kertas putih, kita buat design and then kita trace. Kita letak kain, kita trace. Yang ini gambar ni adalah gambar pelajar-pelajar saya yang mengikuti batik canting dalam kelas co-curriculum berkredit Universiti Putra Malaysia. Yang dianjurkan Pusat Co-Curriculum dan Pembangunan Pelajar. Ini antara pelajar-pelajar. Kita ada kelas batik canting. Itu yang uniknya. Sebab untuk makluman juga, modul untuk kursus co-curriculum ni saya yang buatlah. Masa tu saya diminta oleh Timbalan Pengarah Profesor Datuk Faram, minta saya sama-sama kita dengan tim, kita bina satu modul untuk buat batik canting. So ini akhirnya kita ada grup. Ini pelajar-pelajar ni tengah sketch idea dan sketch design. Itu pertama. Okey, untuk buat batik inilah prosesnya. Kalau tanya batik saya, kenapa batik tu mahal? Nak hasilkan satu batik, proses dia amat panjang. Dia melalui proses yang memang rutin dan tertib. Dia tak boleh langgar. Dia kena pergi step by step. Start dengan yang pertama sekali kita tengok, kita kena pasang kain putih dekat frame. Memanaskan lilin, kita buat campuran lilin. Lilin ni dia macam ink lah. Canting ni macam pen, mata pen. Lilin kita masuk dalam ni dia macam ink. So kita lukis. So kita kena masak lilin. Lepas tu kita kena canting, melakar menggunakan canting. Lepas tu kita kena warna. Lepas warna kita kena rendam dengan pemati warna. Last kali kita kena rebus untuk menanggalkan warna lebihan dan juga lilin.
satu proses yang panjang. Untuk sodium silikate kita dah buat semua, contohnya kain kita dah canting, dah warna. Kita kena simpan dulu 1 hari, selepas tu kita kena rendam dalam sodium silikate sekurang-kurangnya 8 jam. Rendam dalam sodium sodium silikate. Sodium silikate ni dia macam kanji, air kanji tu. Nanti saya tunjuk dia punya contoh. 8 jam, tak boleh kurang. Kalau kurang daripada 8 jam, color tu akan keluar lebih banyak. Color yang kita canting tu. Color ni special sikit tau. Color daripada Jerman, Neptune ni. Kalau kita canting, katalah kita canting, selalunya kita mencanting pagi lah. Kita warna siap pukul 11, 12 siap, pukul 2 dah siap. And then kita biarkan. Besok baru kita nak rendam dan sodium silikate untuk 8 jam. Besok lagi satu. Maksudnya 3 hari lah bersiap. Masa malam sementara kita nak sebelum mati warna, color ni akan aktif balik. Tengah malam jangan terperanjat, tiba-tiba dia boleh hidup. Bukanlah hidup berjalan. Maksudnya color tu hidup, dia akan nampak, dia boleh cross. Sebab tu untuk buat batik ni, pengusaha batik yang lama, dia dah otai ni, dia orang dah tahulah macam mana nak mengasingkan desain-desain yang warna gelap, warna supaya dia tak bertindir dan supaya warna tu tak cross antara kain tak rosak. Itu contoh proses yang amat panjang. Sebab tu batik mahal. Okey, ini teknik-teknik batik yang nak share sikit, gambar-gambar teknik batik. Tadi jenis-jenis batik, kalau kita buat batik canting, dia banyak teknik. Sekarang ialah nak menarik supaya orang beli kain batik ni, dia kena ada selalu ada inovasi. Saya cukup kagum dengan pengusaha-pengusaha batik Malaysia, sahabat-sahabat saya dan juga ada guru yang lepas. Sebab tu saya cakap, masa datang daripada Indonesia, kita hanya menggunakan blok saja dan canting simple dan warna-warna yang dipilih warna-warna dekat yang lebih meriah lah. Tapi orang Malaysia, kita punya pengusaha-pengusaha batik kreatif. Orang Melayu, orang Malaysia lah, tak kira, tak ada bangsa. Orang kita ni kreatif. Sebab tu kereta tu kalau keluar macam tu, dia tak akan biarkan kereta tu keluar macam tu. Dia upgrade sport rim lah, lampu lah, kan. Orang kita ni suka buat inovatif. So kalau kita tengok ni, antara teknik-teknik yang saya papar ni, kita ada teknik overlap. Maksudnya kita dah canting, kita warna, kita canting balik, kita warna, kita canting balik, kita warna. Banyak. Okey, sebagai contoh, kalau tengok kat belakang saya ni, ni antara lukisan overlap lah. Ini antara lukisan yang paling saya sayang lah dengan wife saya. Kita buat berdua dengan wife. Lukisan ni kita beri nama rimba kita, iaitu waterfall dalam hutan. Lukisan ni pernah ada orang offer 7,000 nak beli. Kami tak jual. Kalau sekarang ada orang offer 10,000 pun saya tak jual. Sebab ini adalah tanda... tak jual. Oh, tak. Dia jadi legasi kami. Dia dah, saya rasa dah hampir 20 tahun lebih lukisan ini. Dia masih kekal color je. Besar dia saya rasa semeter lebih kali semeter lebih lah, dalam 4 kali 5 kaki macam tu. So kita buat overlap. Overlap ni dia makan masa selalunya 2-3 hari ataupun seminggu lah. Ini ada teknik overlap, kita ada teknik bubble. Pernah? Teknik buih. Heran kan? Kat batik ada teknik buih. Tahu tak macam mana nak buat teknik buih? Teknik buih ni kita color, kita canting, kita warna, lepas tu kita gunakan garam kasar. Kita tabur atas kain yang ada warna tu. Lepas tu nanti kita tinggalkan dalam masa setengah jam atau sejam, dia akan garam tu akan sedut. Kala-kala tu dia akan nampak bubble macam kita tengok ni dia macam dalam laut, macam ombak laut. Itu kita panggil teknik bubble. Satu lagi yang kita nak share juga adalah teknik cracker. Cracker. The crack kan. Okey, kita dah buat, kita dah cantik, kita dah warna. Kita akan gunakan lilin yang kita selalunya lilin ni bila kita guna lama-lama dia akan jadi, kita panggil warna dia jadi lilin tua. Lilin tu dah jadi warna coklat gelap, dah tak boleh, dah tak boleh, tak elok untuk diguna lagi. Kita tak buang, kita simpan. Lepas kita dah buat design ni, kita akan sapu di atas design kita, and then kita akan ramas dia jadi cracker. Lepas tu kita akan kita akan selikit dan dia akan jadi nampak kesan macam, tengok tak, macam dekat sawah tanah kering, dia crack. Yang atas tu pecah-pecah. Pecah-pecah. Dia jadikan satu design. Ni contohnya teknik overlap. Ni teknik alpha. Teknik alpha ni kita color dulu. Kita color dengan color macam warna pelangi dan sebagainya. Lepas tu kita canting atas color tu.
Banyaklah. So kalau anak tu nanti kalau ada kesempatan boleh join kelas saya insya-Allah. Okey, yang kalau orang tanya bila saya terang tadi kan semua cakap, "Oi, susahnya Cik Ismail nak bawa batik. Aduh, tak payahlah. Kita beli je lah." Tapi jangan takut, jangan tak percaya. You tengok lukisan yang ada sekarang ni, ini adalah lukisan hasil pelajar-pelajar saya daripada AUG, iaitu daripada Institut Penuaan Malaysia, Warga Emas. Saya dah mengajar hampir 7 tahun, 8 tahun. Ada dekat 30 lebih kelas. Saya dah mengajar dengan, saya cukup seronok dengan Warga Emas ni, mengajar dengan Warga Emas sebab bukan saya mengajar, saya banyak belajar daripada mereka. Warga Emas ni, mereka dalam ni banyak profesional. Ada datin-datin, ada CEO, ada apa ni, Sekat-sekat lah. ada cikgu sekolah. Sekat-sekat, suara saya okey? Okey, boleh. Okey. Mungkin line penonton kurang elok. Okey, yang ini antara design oleh pelajar-pelajar Warga Emas. You tengok kan, baru lagi ada tu kita punya seorang aunty, saya nampak dia gambar, Aunty Asma, umur dah 80 lebih. Itu selalu datang. Memang banyak buat pameran lukisan. Ini antara lukisan-lukisan Warga Emas yang mengikuti kursus dekat Institut Penuaan Malaysia lah. So maksudnya semua orang boleh buat batik. Jangan takut. Simple je sebenarnya. You boleh belajar. Right. Bila seterusnya tentang konsep dan warna. Ini konsep yang warna saya nak share dengan orang, dengan anda semua. Untuk bezanya, kalau tanya tadi, Puan Cik Lely tanya tadi, beza batik Indonesia dengan batik Malaysia, right? Cik Lely? Betul. Okay. Betul. Okey, Lely, ni saya nak share dengan Lely dan semua yang mengikuti program ni. Bezanya batik Malaysia dengan Indonesia, batik Malaysia dia lebih, color dia lebih hyper, lebih orang kata meriah, lebih colourful. Kita orang Malaysia ni suka color-color yang terang. Sementara kalau kita tengok batik di Indonesia, mereka masih mengekalkan warna-warna pastel, warna-warna tanah, coklat, hijau lumut, warna-warna asli lah. So kita Malaysia ni suka color-color. Kita tengok color, itu daripada segi warna. Kedua daripada segi konsep ataupun design. Design Malaysia kita lebih menggunakan banyak guna design-design awan larat, geometri, flora dan fauna. Bunga-bunga banyak. Sementara di Indonesia, masa saya pergi Solo dan kita pun percaya kalau kita tengok baju-baju batik Indonesia, mereka menggunakan banyak motif-motif, ada yang menggunakan keagamaan, binatang, macam dekat Bali kan, dia banyak motif-motif yang begitu. Tapi ada juga yang flora, tapi tak semacam, kita boleh nampak bezanya. Itu kalau nak cakap beza, dari segi konsep dan warna memang ada perbezaan antara batik Malaysia dan batik Indonesia. Dan batik Malaysia kalau kita tengok, color yang kita gunakan, color-color selalunya, macam saya cakap lah, orang Malaysia ni suka inovatif dan kreatif. Color ni kita kadang-kadang color ni kita tak terfikir pun color ni ada. Sebab dia ada campuran warna. Kuning campur biru, campur purple sikit. Dia akan keluar warna-warna yang unik, yang menarik untuk semua design-design batik. Okay, ini warna Okay, ini antara contoh lah batik cantik yang ada di pasaran, yang kita boleh lihat betapa halusnya, betapa detailnya. Alright, seterusnya mencanting. Kalau tanya saya, dalam proses nak buat batik cantik ni, proses yang mana paling susah? Confirm semua orang, pelajar-pelajar saya pun ataupun pengusaha-pengusaha batik, pengusaha batik pun, kalau nak buat bengkel batik, yang paling susah nak cari orang boleh mencanting. Sebab skill dia memang tinggi. Sebab kita untuk mencanting batik ini, kita bukan setakat pandai melukis, tapi kita kena ada satu tahap kesabaran yang tinggi. Sebab apa? Kita kena kontrol suhu lilin ni supaya dia keluar serata. Kedua, masa kita nak mencanting ni, dia perlukan skill yang tinggi. Ketiga, kita kena berdiri. Kalau frame yang tadi kan, kalau kita tengok frame ni kan, yang kat bawah ni, kena berdiri. You bayangkan, selalunya kami pencanting masa saya dululah, hampir 8 jam berdiri. Sakit kaki nak berdiri lama sebab kita kena, kalau 8 meter,
panjang lagi penuh. Itu Baik Cik antara Isnain, bagaimana pula untuk mewarna? Dia mesti ada teknik tertentu juga kan supaya dia tidak bercampur. ya, yang tu nanti lepas ni kita pergi. Lily dah tak sabar lagi ni. Dah tengah hari nak masak. Kita Dah nak masak ke apa Lily? Okey, tak apa. Kita begini dulu Lily. Dan macam tadi kan, pencanting batik ni bagi saya dia seorang insan yang unik, seorang insan yang mempunyai Allah Ta'ala beri satu bakat yang tinggi lah. Mesti tanya saya, you bayangkan Lily dan juga semua yang mengikuti program ni, satu hari pencanting batik ni biasanya kita akan buat sekurang-kurangnya 3 design lah. Kain 4 meter tu kita canting 3 design. Kalau kali 7 hari-hari kita mencanting 21 design. Itu yang sekarang lah. Zaman kami dulu kita mencanting biasanya 10 design satu hari. Satu 4 meter tu upah mencanting RM10. Kalau habis lah. Kalau larat dan kalau ada skill lah, laju lah. Itu kita tak trace. Dan akan tertimbul pertanyaan, macam mana nak timbul design yang berbeza-beza? Kan? Macam mana setiap hari kami boleh lahirkan. Dan dia datang daripada kotak minda kita. Daripada kita memori kita ni. So kita ada tips. Kita diajar oleh ada guru kita. Pertama, bila kita jadi pencanting batik ni, kena jaga kesihatan. Kena tidur awal. So pukul 10 dah tidur dah. So apa yang kami belajar ialah sebelum nak tidur tu, 10 minit sebelum nak tutup mata tu, selalunya kita akan tutup mata dulu dan kita akan terus designkan bayangkan apa design yang kita nak lukis besok. Dan percayalah, keunikan, salah satu keunikan pelukis batik, saya tak tahulah, ada orang cakap dia mandrem ke, ada baca-baca, tak ada. Apa yang kami buat ialah selalunya bila kita pagi kita nak mencanting, kita dah pasang kain 4 meter, kita berdiri di penjuru frame tu, kita dah nampak visual, kita dah boleh visualkan color design yang kita nak buat tu. Ya, Encik, ada soalan di sini. Daripada Sharifah Afina, dia kata, ya, perlu ada bakat, minat dan sabar. Daripada Encik Ghazali, boleh ke satu desain canting dibuat oleh 2 pencanting? Kalau tak larat seorang lagi ganti. Boleh juga? Okey. Itu soalan yang bagus. Boleh. Tapi percayalah, dia tak akan sama. Sebab tu, batik ni eksklusif. Sebab tu kalau orang tanya kenapa batik mahal? Batik ni, design yang you all pakai ni, dia adalah design tu untuk anda saja. Maksudnya pelukis batik tu buat satu untuk anda aja. Orang lain dia akan kena buat design lain. Dan bila dia buat tu, design batik tu, dia akan kekal untuk anda saja. Dia tak akan sama. Walaupun kita buat baju seragam, tangan dia kita manusia. Nobody perfect. Dia tak akan sama. Lain lah. Okay. So better seorang sajalah yang memang seorang saja. Alright. Ini mewarna tadi Eli tanya. Mewarna batik paling menarik. Kalau kelas batik mewarna paling best. Dan kalau kita tengok bila tanya tadi color tu macam mana kita boleh kawal, itu tujuannya canting tadi, lilin-lilin. Line ini akan block color yang kita sapu ni pergi ke garisan lain. So dia akan ada sempadan-sempadan dia supaya color tu berada dalam tu. Dalam dia punya kawasan dia saja. Ini mewarna. Satu lagi teknik yang you kena. Saya kena laju sikit Okey, ini kekemasan dia cakap tadi. 8 jam you kena sedikit matikan warna. So ini kain yang batik yang kita perlu rendam dan kita kena toastkan begini. Dan kita kena biarkan selama sekurang-kurangnya 8 jam sebelum kita rebus kain yang kita dah kering masuk dalam bekas ini untuk kita rebus dan kita campur dengan soda ais. Dan akhirnya kain tu akan siap lah. Itu kekemasan. Ini antara contoh-contoh hasil produk batik yang sekarang macam-macam. Ada lukisan, ada beg, ada dulu memang terkenal. Sekarang je lah semua orang dah tak pakai dah tudung batik. Kalau dulu tahun 80-an, tahun 90-an semua orang pakai tudung batik. Kan?
Sekarang dah pakai Sekarang Nilofa ni lah, dah emas. pakai Farida lah. Sekarang emas. Lepas ni kita buatlah emas batik. Bagus idea daripada moderator. Lepas ni kita buat emas batik. So ni antara produk batik. Ini antara yang tadilah baju pelawat. Yang ini saya nak tunjuk. Yang tadi Eli tanya tentang teknik apa ni? Batik ikat celup. Tie-dye. Kita sekarang banyak buat t-shirt. Ini Helmi batik daripada Sarawak. Dia buat ni bendera negeri Sarawak. So dia dah masuk ada logo bintang ni. So sekarang menjadi satu viral lah. Orang-orang Sarawak ramai pakai. So kita ada baju, kita boleh buat apa ni lampu dan hari ni kita boleh buat decoration untuk dekor di rumah. Okey, ini sedikit saya punya share gambar-gambar bersama dengan Warga Emas, Institut Pendidikan Penuaan Malaysia UPM, pelajar daripada umur 55 hingga 80 lebih. Saya banyak belajar mengenai kehidupan dengan mereka. Best. Mereka ni kalau saya suka mengajar kelas ni sebab mereka ni banyak bertanya. Warga Emas ni dia akan setiap tak sempat habis you jawab dia akan tanya. Dia sentiasa bertanya. Dan mereka pun share pengalaman hidup. Kebanyakan mereka ni menjalani kelas saya ni sebagai hobi mereka dan akhirnya mereka minat dan ada yang buat craft secara kecil-kecil untuk dijadikan souvenir. Diorang jual produk-produk batik mereka ni. Boleh bagi gift untuk wedding, untuk birthday, untuk anak cucu mereka. So ni antara mereka. Ini sebahagian, ramai lagi sebenarnya dalam kelas. Ini untuk kelas batik cantik, Warga Emas. Okey, ini untuk kelas batik cantik co-curriculum. Apa yang saya bangunkan modul untuk mencanting batik. Salah satu kemahiran insania yang kita bagi melalui tools batik. Yang bawah ni kalau kita tengok, ni semua lukisan batik pelajar-pelajar yang pernah kita buat pameran lukisan batik yang terbesar. Hampir 100 pelajar batik mempamerkan lukisan di UPM. So mereka belajar tentang nilai hidup, memahami tentang budaya. Banyak juga pelajar-pelajar international yang ikut sama, mereka cukup kagum dengan budaya, seni budaya Malaysia. Mereka bawa balik, jadikan souvenir untuk balik ke negara mereka. Dan mereka ada juga yang masih lagi berhubungan dengan rakan-rakan ini menjadi pembekal batik pada mereka. Ini salah satu cara kita mendidik pelajar-pelajar kita supaya mereka menghormati seni budaya bangsa. Right? Okey, ini antara profesi saya. Ya. Ya, Lily. Ada dari penonton kita kata, Encik Zulkarnain, saya cadangkan desain batik untuk warga UPM. Mungkin daripada hasil lukisan student kita, kita boleh jadikan rasmi ya, pakaian batik UPM ya. Betul-betul. Untuk souvenir ni, saya nak share sedikit. Sebenarnya saya cukup bertuah berada di Universiti Putra Malaysia sebab UPM ni telah menghadirkan saya banyak peluang dan ruang pada saya. Antaranya ialah mungkin bila saya cerita ni kan, ada mungkin sahabat-sahabat atau mereka yang mengikuti program ini tertanya-tanya, Senain, bukan dia pegawai takbir ke? Kenapa dia pelukis Okey, saya nak sedikit lah, mungkin recap sedikit. Saya masuk UPM tahun 92. Tahun ini saya dah 30 tahun bersama UPM. Berkhidmat UPM, Alhamdulillah, syukur UPM telah memberi ruang yang banyak pada saya untuk meningkatkan kerjaya saya. Dan saya bermula tahun 92 sebagai pereka sebenarnya. Saya pereka, lepas tu saya naik pangkat penolong pegawai senika. Lepas tu saya habis belajar, saya tukar bidang daripada B ke N. Sekarang pegawai takbir lah. So sebab tu, tapi walaupun saya dah pergi pegawai takbir, saya dapat berpeluang untuk mengembangkan bakat saya. Saya mengajar dekat pusat koko, saya bantu buat modul pusat koko, saya buat banyak pameran-pameran di UPM. So maksudnya saya telah diberi oleh Allah Ta'ala satu universiti yang menyediakan platform pada saya. Alhamdulillah, terima kasih UPM. Dan yang paling kita rasa terharu, ramai academician, pegawai akademik yang pergi buat forum, buat conference di luar negara. Mereka beli batik daripada saya sebagai souvenir untuk bagi kepada speaker-speaker ataupun sahabat-sahabat. Orang, saya nak share kat sini, orang yang paling banyak ambil batik saya zaman saya pereka lagi ialah Datin Paduka Aini, Profesor Datin Paduka Aini, iaitu mantan VC kita yang memang support saya depan masa saya dekat vet lagi, veterina sebagai pereka.
beliau banyak bawa lukisan-lukisan saya. Setiap kali nak pergi overseas ada conference, mesti dia dah cakap, Isnain, I nak 20 keping. So saya akan buat style satu kaki kali satu kaki, letak dekat dalam cardboard. Kita tak boleh frame sebab nak ringan supaya dia boleh travel. And then dia jadi, itu saya rasa bangga lah. Maksudnya, secara tak langsung, bukan Datin Perika ini saja, tapi ramai pensyarah-pensyarah lain yang tolong promotekan lukisan saya. Gangguan sikit, selingan. Maksudnya dia telah mempromot batik saya tak langsung ya. Alright. Okay. Mungkin Cik Isnain boleh tunjukkan sekejap hasil kraft tangan yang telah dilakukan. Sebelum tu saya ingin ingatkan kepada penonton semua, tadi kita ada masalah link untuk mendaftar Google Form. Boleh cuba sekali lagi untuk klik pada link paparan yang diberikan untuk mengisi rekod kehadiran. Okay. Teruskan. Okey, ni nak sampai hujung lah. Okey, ini antara pameran-pameran dulu. Saya kerap membuat pameran batik lah. Ini antara pameran-pameran batik di UPM dan sebagainya lah. Kita ada pameran batik 2 Jiwa Satu Rasa, 2 Jiwa Satu Rasa siri kedua. Banyak tu, 2 Jiwa, Jalinan Lilin. Sebenarnya kenapa benda ni yang 2 Jiwa Satu Rasa tu pameran berduit. Berduit dengan siapa? Saya berduit dengan orang ini. Siapakah? Okay. Siapakah itu? Dia Galinda Kamaruzaman. Nama pun unik. Galinda Isnain. So kami adalah dua-dua bekas pelatih UPM. Kalau tengok atas tu kan. Saya Melaka, wife saya dekat berasal daripada Pahang. Melaka campur Pahang. Berjumpa di Kelantan, di Perbadanan Kraft Tangan Malaysia Kelantan, dan sekarang berkhidmat di UPM. So bersatu di UPM. So kami banyak buat pameran lukisan semenjak dari dulu lagi. Kita ada 2 Jiwa Satu Rasa, siri 1, siri 2, siri 3. Kita ada Jalinan Lilin, pameran lukisan Jalinan Lilin. Kita ada juga pameran di Bank Negara. Saya, alhamdulillah saya telah bukukan album kan. Lukisan-lukisan pameran-pameran saya dengan wife. Kalau tengok banyak, alhamdulillah. Zaman-zaman ini dulu, antaranya kalau kita tengok, sorry tak dapat share, kita pernah bagi pada UPM lukisan daripada Tun Mahathir masa melawat UPM, tukar nama dulu, macam-macam lah. So pameran-pameran yang kita pernah buat di UPM. Sekali lagi thank you UPM memberi ruang dan peluang kepada saya. Saya cukup bertuah sekali lagi Persatuan Pentadbir UPM nampak talent, bakat yang ada semua pada semua warga UPM. Bukan saja warga pentadbir, tapi pelaksana juga. Saya rasa peluang dan ruang ini perlu diberi pada semua. Kita percaya setiap insan ada bakat yang tersendiri. So beri peluang pada mereka, mereka akan menghadirkan sesuatu yang boleh kita kongsi dan manfaatkan bersama. Okey, sedikit tip daripada saya. Ini ada yang nak tunggu. Okey, penjagaan batik. Ini yang ditunggu-tunggu ramai ni, tips penjagaan. Batik kita beli mahal kan, beli mahal, tapi ada yang komen beli pakai 2-3 kali color dah luntur. Kita tak boleh nak salahkan siapa. Mungkin ada antaranya punca daripada pengusaha batik itu sendiri. Macam saya cakap awal tadi, ada yang menggunakan bahan mentah yang murah, mereka beli daripada color daripada India, kain daripada Thailand, tapi still lagi kita boleh jaga. Sebagai pelanggan yang beli kain, pertama ingin ingat bila beli baju batik yang awal-awal tu, tolong kalau boleh lah kita buat dry cleaning dulu. Jangan basuh biasa dulu. Satu. Kedua, bila kita beli baju batik, percayalah, bila kadang-kadang orang terperanjat masuk bilik air, itu yang dah biasa pakai baju batik, masuk bilik air nak cuci, tiba-tiba color keluar banyak. Maksudnya sistem fix color dia tu tak mantap. Dia tak ikut yang proses 8 jam tu. Mungkin dia terkurang. Mungkin terlalu cepat. Betul. Itu satu, terlalu cepat. Satu lagi, mungkin dia ikut. Tapi cuaca, masa dia fix tu 8 jam tapi hujan. Cuaca tu sejuk. Jadi dia fix tu dia tak betul-betul fit. So dia keluar balik. Satu, cuci. Kedua, pastikan masa kita nak cuci tu, kita kain batik jangan cuci dengan baju biasa. Risk dia tinggi supaya kain color daripada batik tu dia tak berjangkit ataupun pergi pada kain lain. So kena asingkan. And then
Satulah, terutama lelaki. Hari Khamis kita pakai baju batik ride. So tolong pakai baju batik. Support kempen yang telah dijalankan oleh Ar-Rahmah Puan Sri Endon, iaitu mantan PM kita, isteri mantan PM kita, sampaikan di kraft tangan pun ada satu piala Sri Endon untuk pencipta-pencipta batik. Dan beliau mencadangkan satu idea yang terbaik dan untuk sokongan kerajaan setiap Khamis pakai batik. Tapi satu saya nak tambah. Hari Khamis pakai batik Malaysia. Tolong support pengusaha-pengusaha kita. Okey, bila lelaki beli baju batik mahal, tolong masa nak basuh simple je. Batik ni kita bukan pakai pergi berkebun. Bukan kita pakai pergi buat kerja-kerja lasak. Selalunya yang pakai officer kalau staff pun kita duduk dalam office. Jadi masa nak cuci batik, kita tak payahlah nak sental bergaya masuk washing machine. Jangan masuk washing machine. Kita cuci batik di tempat-tempat yang perlu saja. Okey, tempat yang perlu cuci batik untuk lelaki, di collar. Sental sikit, di ketiak, asyam. Cuci sikit. Dan tempat lain saya rasa tak ada. Dan bila kita dah cuci, okey, lepas tu kita ada orang tanya, Cik Isnain, kenapa saya beli batik lembut? Batik dia saya beli mahal tapi tak selembut kawan saya. Dia tunjuk saya pegang batik dia lembut, wangi. Okey, untuk pengetahuan semua, batik ni bila kita nak cuci, lepas kita dah cuci, kita rendam sekejap dalam 10 minit dengan Softlan. Softlan tu akan melembutkan tekstur kain kita. Kedua, dia akan bagi wangi. Itu yang tak pakai minyak wangi pun bau Softlan sejuk, lembut je. Tu. Dan yang paling penting, yang paling penting, ini paling penting sekali. Masa kita dah basuh semua siap, masa kita nak jemur, jangan sekali-kali letak batik direct pada matahari. Letak bawah ampayan, jangan kena matahari. Dan masa kita nak jemur tu, terbalikkan design batik tu. Terbalikkan. Baju tu terbalikkan. Jangan direct. Terbalikkan baju tu, baru kita jemur. So, insyaAllah batik kita akan kekal warna dia, akan kelihatan baru. Yang itu saya nak share dengan anda. Dan akhir sekali lah. So, kita pun dah 12 ni. Saya tak tahu ada Q&A lagi. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pertama Persatuan Pentadbir UPM, Universiti Putra Malaysia, PPUPM. Thank you very much. Ini amanah yang diberikan kepada saya. Orang kena speaker yang pertama pula. Tapi alhamdulillah saya rasa saya telah memberikan sebaik mungkin apa yang saya boleh kongsi dengan anda semua. Thank you Persatuan. Thank you juga pada Jawatankuasa Sumber Manusia Universiti Awam, JKS MUA atas support program ini, menganjur bersama. Terima kasih kepada semua yang mengikuti program ni. Saya nak mohon maaf kepada adik guru batik yang mungkin ada, sahabat-sahabat kalau saya tersilap kata menggunakan visual anda untuk program ini. Dan akhir sekali saya nak juga terima kasih kepada mereka anak-anak murid. Saya halalkan ilmu yang saya beri kepada anda selama ini. Dan saya nak ucapkan mohon maaf kalau sepanjang saya bercakap ni ada orang Melaka ni kasar tapi jiwa dia halus. So terima kasih atas perkongsian ini. Apa yang saya harap perkongsian ini beri manfaat pada semualah. Dan saya nak mohon sekali lagi pada semua, tolong kami, tolong sahabat-sahabat saya, pengusaha-pengusaha batik, belilah batik Malaysia, support seni craft Malaysia, sebab tanpa kita support mereka, kita tidak dapat mengekalkan seni budaya bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator kalau ada Q&A. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Isnain. Kita masa agak menceburui tapi saya cuba cari beberapa soalan lah. Saya tengok kat sini ramai kata, alah dah habis ke nak lagi? Tak cukup Cik Isnain? Macam mana ni? So saya tengok ada soalan di sini daripada Cik Ghazali. Dia kata ada beza ke penjagaan batik sama ada untuk semua material? Contohnya cotton, sutra, chiffon. Ada beza ke secara ringkasnya? Sama saja. Tinggalkan untuk yang sutra tu kena lebih hati-hatilah. Dan paling malang sebab tu saya maklum yang paling kita rasa rugi, terutama mereka yang ambil sambil lewa yang gantung batik dekat pagar berduri.
koyak. Ya Allah, ruginya. Beli, dah lah ada beling-beling kan, mahal. Lepas tu koyak pula, tolong jaga. Dan terutama yang sutera lah. Sutera tu bila kita nak gosok tu pun kena hati-hati. Jangan kena apa ni, serika tu jangan suruh dia terlalu tinggi. Kena kontrol. Sebab dia ada bacaan tu. Kalau untuk Fuji Rayon, kain cotton, mungkin tak apa panas sangat. Tapi untuk sutera kena hati-hati. Okey, baik. So kita harap kita boleh ambil tips-tips daripada Cik Isnain tu untuk penjagaan batik. Kita dah beli mahal. So apa salahnya kita jaga juga kain batik kita tu dengan baiklah. So ada satu lagi soalan. Ini daripada saya sendirilah. Personally, kenapa batik canting? Kenapa bukan batik yang lain? Okey, kalau tanya saya belajar batik blok, batik ikat, batik screen. Kenapa saya pilih batik canting? Sebab batik canting ni dia free. Dia boleh buat apa saja, dia bebas. Maksudnya design yang kita hasil tu dia tak terkongkong. Kalau blok tu dia design dia telah teratur begitu. Tapi untuk batik canting ni dia lebih bebas dan kita boleh gunakan semua motif. Kita boleh designkan dalam bentuk yang pelbagai. Kita nak buat dalam bentuk painting. Macam sekarang saya memang sedang dalam projek untuk mengumpul balik lukisan-lukisan. Saya akan menggunakan motif keris. So saya berterima kasih. Itulah UPM ni memang power lah. Nanti marah pula universiti lain. Maksudnya semua universiti lah. Saya berterima kasih pada Profesor Dr. Muati. Beliau adalah pakar rujukan untuk keris. Sekarang saya telah mendapatkan buku-buku beliau dan saya telah mohon izin beliau untuk menggunakan buku motif-motif keris untuk dijadikan sebahagian daripada motif desain saya. Lepas ni mungkin kalau tengok ni sebagai contoh lah, hat dan keris. So saya mungkin ke arah itulah lepas ini. Mungkin bukan bunga lagi. Bunga isteri saya lah, power. Dia kalau mencanting, kita kena isteri saya lagi power lah. Dia banyak flora dan fauna dan pemandangan. Tapi saya mungkin ke arah ni lah. Sebab kita ada pakar-pakar kita, mungkin boleh bercollaboration untuk menghasilkan desain lah. So kalau tanya saya kenapa saya pilih canting, sebab canting dia tak terikat, desain dia bebas. Right. Baiklah. Saya rasa masa agak mencemburui kita. Sebelum tu saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada penonton-penonton daripada universiti lain. Saya pasti ada di sini dan juga saya difahamkan ada penonton daripada Persatuan Batik. Ini geng-geng Cik Isnain lah ni. Terima kasih banyak. InsyaAllah sebelum kita mengakhirkan ni sebelum tu saya dah baca sikit. Nanti kena buat satu lagi sesi batik ni, tak cukup. Macam mana ni urus dia? Boleh kot next time. So sebelum nak akhir ni saya ada beberapa pantun lah saya nak bagilah kat semua kan. Galak berjemur di tepi padi, singgah sekawan merpati muda. Batik Malaysia warisan asli, halus menawan bandingan tiada. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tadi, maka berakhirlah slot kita pada kali ini. Ingin diingatkan sekali lagi untuk menekan pautan borang link yang diberikan oleh urus setia kita di atas. Nanti boleh minta urus setia untuk upkan lagi link-link tersebut. Baiklah, kepada anda, jangan lupa kita ada lagi siri-siri perkongsian admin talent yang lain pada masa akan datang. Lebih banyak lagi perkongsian bakat-bakat dan cerita-cerita menarik yang kita dapat dengar daripada rakan-rakan kita. So boleh kita dengar dan manfaatkan kepada semualah. Semoga menerusi platform seperti ini membuka ruang dan peluang ahli pentadbir universiti untuk lebih menonjol dan mencukil kemahiran yang ada serta nilai tambah dalam diri. Pohon berangan tempat bertemu girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Terima kasih semua. Terima kasih Encik Isnain. Jumpa lagi. Terima kasih Cik Isnain. Right, thank you. Terima kasih semua. Ya, penganjur. Terima kasih Cik Isnain. Sama. Terima kasih Cik Isnain. Nampak sahabat saya pun pakai dasta tadi. Mas Ran. Oh, baguslah, terbaik. Selama
Kau kena cerita sikit ni, seni budaya bangsa yang ada kat Astaka Seni ni. Kau punya mural ni. Baik mural kat Terima Astaka kasih, Cik Seni ni Fahmi. kau design, Cik. Ya, terima kasih. Pusat alumni. Thank you. Thank you, Cik Rosmi. Okey, sama-sama. Okay. Alright, thank you. Very good, very good. Isnain, tanjak mahal tu. Segak lah, segak. Hari ni nampak segak. Wait, kau kena tunjuk batik songket kau tu, meh. Songket kau tu. Kenapa tak ada? Songket kau mana songket warisan? Baik, Cik Isnain. Wah, tu Mas Ran. Tu Mungkin kita kena buat macam program lah pakai tanjak. saka. Minta angkau flight, semua lah. Terbaik. Angkau flight, Cik Isnain. Terima kasih semua. Terima kasih support. Terima kasih. Ada lanjutan lagi nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay, terima kasih semua. Bateri nak habis.